Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibu Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan hantar titah perutusan taksiah kepada Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki, Kerajaan dan Rakyat Republik Turki berikutan dengan kejadian gempa bumi yang berlaku di wilayah Gaziantep, Republik Turki baru-baru ini. Kadar purata kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam satu minggu kebelakangan terus menunjukkan penurunan, iaitu 108 kes sehari berbanding 122 kes sehari pada minggu sebelumnya. Perangkan itu dijelaskan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Menyertai sidang media Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Sehingga 5 Februari 2023, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 79.1% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.9% juga telah mendapatkan dos keempat. Satu kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Sebanyak 122 kes baru telah dilaporkan, iaitu 118 kes hasil ujian ART dan 4 kes telah dikesan dari ujian-ujian makmal RT-PCR. Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibu Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan mengenai pengemaskinian sukat-sukat langkah pengawalan COVID-19 yang akan bermula pada hari Rabu 15 Februari 2023. Pada sidang media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga menyatakan Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 tidak lagi digunakan sebagai sandaran untuk menghendaki kes-kes positif COVID-19 menjalani pengasingan diri mandatori. Perkara ini adalah mengambil kira bahawa negara Brunei Darussalam telah memasuki fasa endemik kira-kira setahun yang lalu dan rakyat serta penduduk di negara ini mempunyai tahap imuniti yang tinggi bagi pelindungan masyarakat umum yang diperolehi melalui vaksinasi dan jangkitan semula jadi. Ia juga selaras dengan garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Maka dengan perubahan ini, sesiapa yang positif ujian antigen rapid test ART adalah digalakkan untuk memuat naik keputusan ART ke aplikasi Bru Health. Walau bagaimanapun, perintah kuarantin ataupun quarantine order akan ditiadakan dan digantikan dengan nasihat untuk pengasingan diri. Penggunaan kod berwarna ungu di dalam aplikasi Bru Health adalah masih dikekalkan, walau bagaimanapun ia akan digunakan sebagai pengesahan dan tujuan sijil sakit sahaja dan bukan untuk pengasingan diri mandatori. Pada masa ini, kes-kes positif adalah dikehendaki menjalani pengasingan diri mandatori selama 5 ke 10 hari, iaitu tertakluk kepada hasil ujian ART selepas hari ke-5. Dengan pengemaskinian ini nanti, kes-kes positif COVID-19 adalah cuma dinasihatkan menjalani pengasingan diri dalam tempoh 3 ke 5 hari sahaja. Sesiapa yang memilih untuk membuat pengasingan diri boleh menamatkan pengasingan diri selepas hari ke-5 atau pada bila-bila masa menjadi negatif selepas hari ke-3. Kontak-kontak terdekat bagi kes-kes positif COVID-19
adalah tidak lagi dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri. Dan oleh yang demikian, kod merah di dalam aplikasi Bru Health adalah ditiadakan. Walau bagaimanapun, sesiapa mempunyai tanda-tanda jangkitan atau simptom adalah dinasihatkan untuk membuat ujian ART. Mengenai penjarakan fizikal di masjid-masjid, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan penjarakan fizikal mengikut ukuran lebar tikar sembahyang bersaiz besar bagi sembahyang fardu berjemaah dan sembahyang fardu Jumaat tidak lagi diperlukan dan penggunaan tikar sembahyang sendiri tidak dimestikan. Turut dikongsikan, gelaran protokol kesihatan bagi COVID-19 adalah digantikan sebagai nasihat kesihatan bagi COVID-19. Kementerian Kesihatan juga mengemaskinikan dan melaksanakan langkah-langkah pengawalan di hospital-hospital dan klinik-klinik, termasuk hospital dan klinik swasta. Para pelawat tidak lagi dikehendaki untuk membuat ujian ART sebelum datang mengunjungi pesakit-pesakit di ward-ward. Pemakaian sukup muka hanya dimastikan di kawasan-kawasan klinikal sahaja. Manakala langkah-langkah pengawalan lain adalah masih dikekalkan, iaitu ujian ART akan terus dilakukan bagi pesakit-pesakit yang akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan. Dan pesakit-pesakit yang juga dijangkiti COVID-19 akan dirawat di ward-ward pengasingan yang dihaskan. Sidang media mingguan Kementerian Kesihatan akan diadakan mengikut keperluan sahaja dan tidak lagi diadakan secara tetap pada setiap minggu. Walau bagaimanapun, maklumat tertentu mengenai COVID-19 akan terus diberikan melalui media massa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua seterusnya menekankan berikutan dengan beberapa laporan mengenai peningkatan kes di beberapa buah negara, rakyat dan penduduk di negara ini adalah dinasihatkan untuk tidak perlu berasa cemas atau panik. Kuasa pandu COVID-19 senantiasa memantau keadaan semasa jangkitan COVID-19 di negara ini serta di peringkat serantau dan global dan membuat penilaian risiko mengenai impaknya terhadap sistem kesihatan di negara ini, di samping memastikan apa jua langkah-langkah pengawalan yang dikenarkan adalah bersesuaian demi menjaga keselamatan, kesejahteraan dan keamanan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Negara ini akan senantiasa bersedia menghadapi apa jua situasi dengan adanya sistem kesihatan yang mantap berserta dengan kadar vaksinasi dan tahap imuniti yang tinggi, sekaligus dapat mengawal situasi berkenaan dengan baik, insya-Allah. Apa jua perubahan dan kemaskinian mengenai langkah-langkah pengawalan COVID-19 sudah setentunya akan segera dimaklumkan kepada orang ramai. Jasa dan sumbangan pegawai dan kekitangan Kementerian Kesihatan yang bersara tidak dilupakan. Majlis meraikan 405 pegawai dan kekitangan yang telah bersara membuktikan jasa mereka tetap dihargai. Diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, majlis penghargaan adalah bagi meraikan pegawai-pegawai dan kekitangan kementerian berkenaan yang telah bersara pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Penyampaian sijil dan cenderahati disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pada majlis ini, 137 pesara pada tahun 2019, 142 pesara pada tahun 2020 dan 126 pesara pada tahun 2021. Majlis antara lain bertujuan sebagai penghargaan atas khidmat bakti, dedikasi dan sumbangan mereka selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam.
Penyediaan pendidikan yang holistik terus menjadi keutamaan Kementerian Pendidikan bagi meningkatkan potensi pelajar khususnya dalam konteks pencapaian penghasilan pembelajaran di tahap yang cemerlang. Ke arah merealisasikan hasrat tersebut, jelas Menteri Pendidikan, kementerian tersebut terus memfokuskan kepada bidang-bidang berkeutamaan yang meliputi pembangunan sumber tenaga manusia, penyediaan akses kepada pendidikan yang berkualiti dan pengukuhan kolaborasi serta kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh berucap demikian semasa sesi muzakarah Kementerian Pendidikan bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara kemarin di Kementerian Pendidikan. Setiap perancangan yang diterajui Kementerian Pendidikan, keutamaan terus diberikan kepada pembangunan kecemerlangan organisasi ataupun organizational excellence khasnya dari sudut urus tadbir, ketersediaan prasarana dan peningkatan keupayaan sumber tenaga manusia. Rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam. Pemuzakarahan diikuti dengan sesi dialog bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dalam usaha bagi merealisasikan Matlamat 1 Wawasan Brunei 2035 iaitu rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya serta meningkatkan lagi kualiti pendidikan di negara ini. Kelonggaran dan penarikan sekatan perjalanan antara negara anggota ASEAN disambut baik dengan 60% langkah dan aktiviti di bawah Pelan Pemulihan Pasca COVID-19 bagi pelancongan ASEAN telah dicapai atau sedang dilaksanakan melalui Pelan Kerja Pelan Strategik Pelancongan ASEAN ATSP. Perkara itu antara yang dicapai semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN MATM ke-26 yang diadakan baru-baru ini di Yogyakarta, Republik Indonesia. Juga diadakan mesyuarat berkaitan iaitu MATM Plus 3 ke-22, mesyuarat ASEAN India ke-10 dan mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN Persekutuan Rusia ke-2. Delegasi negara ke mesyuarat tersebut diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Mesyuarat membawa tema ASEAN A Journey to Wonderful Destinations. Semasa MATM Plus 3, mesyuarat mengambil maklum bahawa negara-negara Plus 3 terus melaksanakan langkah dan inisiatif untuk menggiatkan semula sektor pelancongan. Pada mesyuarat ASEAN India ke-10, keperluan sokongan terhadap peniaga mikro, kecil dan sederhana antara yang ditekankan. Mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN Persekutuan Rusia ke-2 pula antaranya menyentuh tentang kepentingan memajukan usaha mempromosi pelancongan mampan dan inklusif antara kedua-dua belah pihak. Sementara itu, pada Majlis Penganugerahan Piawaian Pelancongan ASEAN, dua entiti menerima anugerah perkhidmatan SPA ASEAN kedua, manakala 4 lagi entiti mendapat anugerah tandas awam ASEAN kedua. Negara Brunei Darussalam juga menyertai pertukaran perjalanan Forum Pelancongan ASEAN TRAVEX bagi menyediakan peluang padanan perniagaan untuk pembekal produk dan perkhidmatan pelancongan dan memupuk hubungan perniagaan. Sejak beberapa tahun kebelakangan, ekonomi dunia berdepan dengan pelbagai krisis antaranya pandemik COVID-19, krisis makanan dan tenaga, inflasi yang melonjak, pengetatan hutang serta perubahan iklim yang menimbulkan ancaman sebenar pada skala global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi berkata demikian dalam perasmian Mesyuarat Perancangan Strategik BIM Niaga 2023. Dr. Dayang Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin seterusnya menekankan ASEAN kekal sebagai salah satu rantau yang paling besar berkembang di dunia. ASEAN kekal teguh untuk terus ke hadapan bagi meningkatkan kerjasama ekonomi bukan sahaja di rantau ini tetapi juga dengan rakan dialognya dan seterusnya. Mesyuarat juga menekankan cadangan yang dikemukakan semasa mesyuarat Menteri-Menteri BIM Niaga kali ke-25 dan keperluan asas bagi hala tuju BIM Niaga pasca 2025. Diadakan selama 3 hari, mesyuarat bermula kemarin di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. ADB has forecasted that ASEAN GDP growth to slow down by
Sesuai dengan usianya mencapai 4 dekad, Pusat Sejarah Brunei sememangnya wujud sebagai pusat kecemerlangan sejarah dan Kesultanan Brunei. Pusat berkenan juga sudah dikenali dengan kecemerlangannya melalui kepakaran, kualiti pendidikan, perkhidmatan yang disediakan bahkan menjadi pilihan dan rujukan bagi para mahasiswa di negara ini. Perkara tersebut dijelaskan semasa sidang media petang kemarin mengenai Majlis Pelancaran Pusat Kecemerlangan Sejarah dan Kesultanan Brunei dan Bilik Koleksi Sumber Pihin Jawatan Dalam Sri Maharaja Datuk Seri Utama Profesor Kehormat Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri. Pada sidang media, Awang Hanafi bin Haji Saleh, Timbalan Pengetua Pusat Sejarah Brunei menjelaskan majlis pelancaran akan berlangsung Khamis ini 9 Februari di Pusat Pengkajian Borneo Anggerik Desa. Menurutnya lagi, Bilik Koleksi Sumber Pihin Jawatan Dalam Sri Maharaja Datuk Seri Utama Profesor Kehormat Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri menempatkan lebih 3,000 koleksi berkaitan kajian mengenai sejarah kesultanan di negara ini. Ia antaranya dihasrat untuk mendekatkan masyarakat dengan sejarah tanah air serta sumber inspirasi kepada generasi pewaris untuk meneruskan legasi seorang tokoh sejarawan negara. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah kini membukakan tawaran pengambilan siswa-siswi baharu bagi program Diploma Tertinggi Aliyah Qiraat bagi sesi pengajian 2023-2026. Program dibukakan kepada semua warga dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang beragama Islam. Pemohon dalah memperoleh pangkat kredit bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan sijil am Pelajaran Brunei peringkat biasa Cambridge GC peringkat O, memperoleh sekurang-kurangnya 4 jayid yakni baik dalam peperiksaan sijil Pelajaran Agama Brunei SPUB termasuk jayid yakni baik 2 mata pelajaran teras iaitu Al-Quran dan Bahasa Arab atau jayid yakni baik dalam 2 mata pelajaran wajib iaitu Tafsir, Hadis, Fiqh, Tauhid, Tarikh dan yang sebanding dengannya. Atau sekurang-kurangnya 4 kredit dalam peperiksaan sijil am Pelajaran Brunei Cambridge peringkat biasa GC peringkat O atau International General Certificate of Secondary Education IGCSE atau yang sebanding dengannya termasuk kredit 6 dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Hafaz sekurang-kurangnya 10 juzuk Al-Quran adalah satu kelebihan dan lulus temuduga kemasukan Diploma Aliyah Qiraat dan mempunyai akuan kesihatan dari Pusat Kesihatan Kerajaan yang diiktiraf. Bagi yang bukan rakyat negara Brunei Darussalam iaitu ibu atau bapa yang bertugas di Jabatan Kerajaan atau Government Link Company di negara Brunei Darussalam yang berminat dan berkelayakan bolehlah menghadapkan surat permohonan khas kepada pengerusi lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah melalui pengetua institut. Borang permohonan boleh diperoleh di Pejabat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada waktu pejabat ataupun memuat turun dari laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama www.kheu.gov.bn. Tarikh tutup mengembalikan borang ialah pada hari Rabu 22 Februari pukul 4 petang. Persatuan Siswazah Wanita PSW kemarin mengadakan tazkirah bertajuk Fadilat dan Amalan Solat Sunat Duha khusus bagi penuntut tahun 7 dan 9 sekolah peringkat menengah. Program sempena hari bertindak anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan itu berlangsung di Sekolah Menengah Berakas. 70 penuntut menghadiri sesi tazkirah dan menunaikan solat sunat duha berjemaah. Hadir Dayang Hajah Hassanah binti Haji Awang Hassan yang dipertua PSW. Program yang buat kali pertama diadakan bertujuan untuk memberiga fadilat dan amalan solat sunat duha kepada belia bakal pelapis generasi pemimpin mendatang. Sukan saingan Liga Futsal Brunei 2023 telah membuka tirainya Jumaat lalu. Malam ini 2 perlawanan dijadual berlangsung. Bakal diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan UBD Tunku. RB Syam FC akan menentang GG Indra SC Futsal dan Shah United bertemu Perwira FC. Sementara itu, 1 perlawanan akan diadakan pada malam esok 8 Februari di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison menyaksikan Street United berdepan Kota Ranger.